Okey, kita sambung balik gambar rajah 12.9 ni. Okey, satu yang cikgu terlupa tadi. Cikgu terlupa nak terangkan tentang vesikel. Sorry. Bukan vesikel, mitokondria. Mitokondria. Ni mitokondria ni. Ni. Kat sini ada banyak mitokondria. Inilah mitokondria. Mitokondria ni banyak sangat dekat bonggu sinap. Kenapa? Sebab mitokondria ini adalah tapak untuk penghasilan tenaga. Sebab proses penghantaran impuls melalui sinap ni, memerlukan banyak tenaga. Siapa yang bekalkan tenaga ni? Mitokondria lah yang membekalkan tenaga. Sebab itulah di bonggu sinap ni banyak mitokondria. Tadi saya terlupa nak beritahu. Okey. Seterusnya, kita nak sambung balik. Bawah ni, saya pergi ke bawah. Okey. Okey. Kita tengok sat praktis formatif 12.3 ni. Kita tengok sekejap praktis formatif 12.3. Kita hanya semak je lah. Apakah fungsi neuron motor? Awak boleh tengoklah gambar rajah tadi, neuron motor apa dia. Daripada neuron motor ada nanti saya tunjuk. Mengapakah bonggu sinap mengandungi banyak mitokondria? Tengok dia tanya. Kenapa bonggu sinap mengandungi banyak mitokondria? Untuk menjana tenaga. Untuk penghantaran impuls secara kimia. Okey. Nombor 2 settle. Nombor 3. Bagaimanakah impuls elektrik dihantar melalui sinap? Dihantar secara kimia, iaitu melalui neurotransmitter. Tu dia. Okey, nombor 3. Nombor 4. Ramalkan apa yang berlaku kepada penghantaran impuls sekiranya neuron tidak mempunyai salut milin. Yang ni macam kena berfikir di luar kotak sikit lah. Tak apa, yang ni kita KIV dulu. Nanti kelas yang akan datang cikgu akan bagi tahu kenapa apa yang berlaku pada penghantaran impuls kalau neuron tadi tak ada salut milin. Salut milin ni apa fungsi dia? Untuk sebagai penebat kepada arah aliran impuls kan. Tak apa, nanti kita tengok. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Kita dah habis dah neuron, kita dah habis dah sinap, kita dah habis reseptor semua. Sekarang ni kita nak tengok 12.4, satu subtopik yang lain, iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Ada dua tindakan lah. Okey, ini merupakan gerak balas. Gerak balas yang dihasilkan adalah sama ada gerak balas tu adalah tindakan yang kita boleh kawal. Lagi satu gerak balas yang tindakan kita di luar kawalan. Okey, ada yang kita boleh kontrol, ada yang dia berlaku secara automatik. Apakah laluan penghantaran maklumat yang terlibat dalam kedua-dua tindakan ini? Okey, apakah perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal? Sekarang ni kita nak tengok perbandingan. Bila kata perbandingan, kena ada persamaan dan perbezaan. Okey. Ni tindakan terkawal, yang ni tindakan luar kawal. Okey. Kedua-dua tindakan melibatkan mesti ada rangsangan, mesti ada pergerakan impuls, mesti ada neuron syaraf dan juga organ efektor. Organ efektor ni organ yang akan melakukan gerak balas.
Dia ni lah yang akan melakukan gerak balas. Okey. Ini persamaan. Perbezaan. Okey, perbezaan, tindakan terkawal, tindakan yang kita sedar. Dan kita boleh buat dengan kehendak hati kita. Kita nak boleh slowkan dia ataupun kita nak boleh lajukan dia. Kita boleh kontrol tindakan tu. Tindakan luar kawal, tindakan yang berlaku secara automatik. Dan kadang-kadang kita tak sedar pun dia berlaku. Okey, satu. Yang kedua, yang ni melibatkan sistem saraf soma. Yang ini melibatkan sistem saraf autonomi. Apa dia soma, apa dia autonomi, nanti kita jumpa. Kita pergi dulu. Yang ketiga, pusat kawalan dia untuk terkawal ni adalah cortex cerebrum. Kan bahagian otak kan ada cerebrum, medulla oblongata, hypothalamus. Tapi untuk tindakan luar kawal, dia dikawal oleh medulla oblongata dan hypothalamus. Ini pusat kawalan dia. Yang keempat, melibatkan otot rangka. Yang ni melibatkan otot licin dan juga kelenjar. Sini ada perbezaan. Ni otot rangka, yang ni otot licin. Otot ada 3 jenis. Otot ada 3 jenis. Yang pertama otot rangka. Yang kedua otot licin. Yang ketiga otot kardium. Kardium ni otot pada jantung. Okey. Jelas Kita pergi kat skrin bawah ni. Okey, tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Apakah tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka? Contohnya seperti tukar colour pen. Contohnya seperti berjalan, bercakap. Ni semua gerak balas. Kalau kita, bila orang tanya kita bercakap. Kita nak berus gigi, kita nak naik basikal, kita nak menari, kita nak nyanyi, kita boleh kontrol. Kita nak cakap pelan, kita nak cakap kuat, kita nak lari laju, kita nak lari perlahan, semua kita boleh kontrol. Ni tindakan terkawal. Contohlah anda boleh sukarela mengangkat tangan untuk soalan. Okey, tindakan terkawal, efektor dia adalah otot rangka. Pusat kawalan dia cerebrum. Oleh sebab maklumat sampai ke cerebrum, jadi maklumat tu sampai cerebrum. Cerebrum ni kalau kita tengok bahagian otak yang paling besar sekali. Okey? Iaitu aras kesedaran kita, persepsi tentang persekitaran luar dapat dihasilkan. Cerebrum ni adalah pusat pemikiran. Contohnya macam kita belajar. Kita tengah belajar sekarang ni. Yang kamu tengah belajar ni, saya bagi penerangan dan kamu cuba memahamkan. Sebenarnya awak menggunakan keupayaan cerebrum awak untuk awak faham apa yang saya cuba sampaikan ni. Aku maksud dia. So, macam mana laluan dia? Laluan dia sampai berlakunya gerak balas. Kita tengokkan pada gambar rajah 12.10. Okay, kita tengok sini. Contohnya lah. Okay, contohnya kita sedang belajar sekarang ni. Okay. Bila saya dah ajar, saya akan tanya awak soalan lah kan. Rangsangan dia adalah guru menyoal murid. Saya tengah ajar. Tiba-tiba saya panggil nama awak. Tu rangsangan lah. Awak pun macam, cikgu panggil saya. Okay. Guru menyoal murid. Apa yang berlaku dalam sistem saraf awak? Reseptor menerima rangsangan. Reseptor kat sini, bila cikgu tu soal awak dengar suara dia. Reseptor bunyi. Reseptor bunyi tu ada dalam telinga.
Telinga kan organ deria. Dalam organ deria tu ada reseptor bunyi. Dia dapat detect suara cikgu tu. Lepas tu mata. Mata awak pun ada reseptor. Awak nampak cikgu yang tanya awak tu. Kan? Okay. Dia terima. Reseptor menerima rangsangan. Reseptor ni dia ada 2 tugas. Yang pertama, dia terima rangsangan. Yang kedua, dia akan tukarkan rangsangan tu jadi bentuk impuls. Dia akan hantar impuls tu ke cerebrum ikut neuron deria. Faham tak? Reseptor ada 2 fungsi. Pertama, dia terima rangsangan. Satu terima rangsangan. Dan yang kedua, dia akan menukar. Dalam buku ni dia tak tulis. Yang kedua, saya tulis sini lah. Yang kedua, dia akan tukar rangsangan tadi. Tukar rangsangan ke dalam bentuk impuls saraf. Impuls saraf pun boleh, impuls elektrik pun boleh. Ni kerja siapa? Kerja reseptor ni. Kena wajib ingat ni. Terima rangsangan dan dia akan convertkan rangsangan tu, bentuk rangsangan tu jadi isyarat elektrik. Dan isyarat elektrik ni akan dihantar sepanjang neuron deria ke cerebrum. Ni neuron deria lah hantar ni. Hantarlah kepada otak awak ni. Ni cerebrum. Cerebrum ni yang besar sekali ni kan. Ni cerebrum ni. Inilah cerebrum. Bahagian otak yang paling besar. Dia hantar kat sini. Dia hantar. Okay, nombor 2 dah. 1 dah. 2 dah. Nombor 3. Bahagian cerebrum akan menginterpretasikan impuls saraf tadi. Dia akan proses lah. Apa cikgu ni tanya apa? Kan bila cikgu tanya awak pun macam mana jawapan dia? Otak awak mula berfikir. Okay. Lepas tu awak dah fikir-fikir. Awak potong dah dapat jawapan. Bila dapat jawapan. Okay. Nampak tak ni? Yang ni. Ini yang bulat ni neuron geganti. Yang ni neuron deria. Kan? Ada synapse kan? Ada synapse. Antara neuron deria ni tadi. Ni neuron geganti kan. Dia ringkaskan macam ni lah. So sini ada synapse ni. Ni synapse. Jadi dia akan pas lah ikut synapse tu. Lalulah neuron geganti ni pula dia akan hantar kepada neuron motor. Ni neuron motor ni. Ni badan sel neuron motor. Dia pas lah kat sini. Dia pas dekat neuron motor ni. So 3 neuron terlibat. Deria, geganti, motor. Okay. Jadi impuls ni pun keluarlah daripada otak ni. Sebab otak ni dah menginterpretasi, dah proses. Dia hantar ke mana? Dia hantar ke efektor dia. Melalui neuron motor. Efektor ni bahagian yang akan melakukan gerak balas. Yang akan respon kepada soalan cikgu tadi. So, apa dia? Mungkin efektor kat sini otot rangka. Efektor dia otot rangka. Jadi otot dekat pipi awak ni akan mengecut dan mengenduk untuk membalas soalan cikgu tu tadi. Macam awak pun bercakap. Bila awak bercakap, otot mulut awak kan macam bergerak kan. Maksudnya otot tu respon lah. Jadi mulut awak akan bagi jawapan. Okay, 4. Tapi dalam gambar rajah ni, dia kata murid mengangkat tangan. Ni respon dia, ni gerak balas dia lah. Sama ada gerak balas dia, murid tu akan bagi jawapan ataupun dia angkat tangan. Okey, cikgu saya nak jawab. Dia akan angkat tangan dia. So, angkat tangan untuk menjawab soalan. Mengangkat tangan ni dia melibatkan otot. Ni dia melibatkan otot. Otot rangka. Akan berlakulah gerak balas. Tengok sekarang daripada rangsangan
bla 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 sampailah gerak balas terhasil. Ini adalah laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Saya harap awak semua jelas dan dapat apa yang cikgu sampaikan ni. Saya dah cuba untuk menyampaikan sebaik mungkin. Sebab kita tak bersemuka, kita berada di alam maya. Awak kat sana, saya kat rumah saya. Jadi saya cubalah sehabis mungkin untuk nak fahamkan. Tak apa, kita faham dulu. Kita dah faham, nanti kita hafal lah dia punya proses dia tu. Yang penting kita kena faham.